A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah untuk memberkati majlis kita pada malam ini, kita akan sama-sama memulakannya dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Yang saya kasihi Tuan Imam, dikasihi Tuan Bilal dan semua ahli jemaah, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala yang berada di Masjid Umar Ali Saifuddin pada malam ini. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kelapangan masa, kesihatan dan segala-galanya kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sehingga kita dapat bersama-sama berada dalam majlis pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan bersama-sama lagi di dalam satu surah daripada surah-surah Al-Quran, iaitu ayat-ayat lazim ataupun surah-surah daripada juz amma. Pada malam ini kita akan bersama-sama insya-Allah di surah Al-Adiyat. Jadi setelah daripada minggu lepas kita telah bersama-sama di surah Al-Qari'ah, dan kita telah sebutkan hari itu bahawa sebagaimana yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir, bahawa ada 4 surah yang serangkai, dia kata sini, iaitu surah Al-Adiyat, surah Al-Zalzalah, surah Al-Qari'ah dan juga surah At-Takasur. Kedua-dua 4 surah ini, 2 daripadanya menceritakan tentang keadaan di hari akhirat, dan yang keduanya 2 lagi menceritakan tentang ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di atas dunia ini. Jadi sebagaimana yang telah kita lihat dulu, bahawa semua surah-surah daripada juz amma ni adalah surah-surah Makkiyah, surah-surah yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi berada di Mekah. Hanya 2 surah saja dikatakan oleh ulama, iaitu surah An-Nas dan juga surah Al-Bayyinah yang turunnya di Madinah Al-Munawwarah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan lihat yang pertamanya ialah apakah isi daripada surah ini secara umumnya. Yang pertama sekali ialah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa perkara pada awal surah ni, tapi banyak benda yang Allah Ta'ala sumpah. Tidak sebagaimana biasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah dengan wal asri wasyamsi wad duha, tapi dalam surah ini pertama kalilah kita jumpa sejak daripada awal kita bersama-sama dalam juz amma ni, daripada belakang Allah Ta'ala bersumpah dengan satu sifat daripada sifat-sifat yang ada pada binatang. Itu yang pertama kan. Jadi sumpah sahaja dalam surah ini ada 11 ayat. Sumpah saja ada 5 ayat. Jadi maknanya banyak maknanya. Biasanya kalau orang bersumpah ni, dia bersumpah tak banyak. Demi Allah, dia kata demi ini, demilah lah. Kalau manusia, kita tidak boleh bersumpah melainkan dengan nama Allah Ta'ala saja, nama Allah ataupun Al-Asma'ul Husna. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia tidak bersumpah dengan namanya, tetapi dia bersumpah dengan makhluk.
Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan makhluk, menunjukkan bahawa makhluk itu adalah satu perkara yang perlu diberi perhatian. Kita perlu perhati, kita perlu lihat, kita perlu tengok. Ada perkara di situ yang Allah Taala bila bersumpah ni dengan perkara-perkara tersebut. Itu yang pertamalah, sumpah. Dan sumpah ini dia ada muqsam bih, dia ada perkara yang disumpahkan. Dia bukan sumpah saja-saja je. Sumpah macam tu bukan, tapi mesti ada perkara yang hendak diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara tu besar ataupun kecil adalah bergantung kepada sumpah tu. Jadi kalau sumpah tu datang sumpah, selepas tu maknanya adalah satu perkara yang besar yang Allah Taala nak ceritakan. Jadi apakah perkara besar yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan dalam surah ini? InsyaAllah kita akan tengok. Jadi itulah yang kemudian yang ketiganya ialah Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang kehebatan dia, kuasa dia. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ni Allah Taala sebut dalam Quran banyak, yang kita panggil biasanya di hujung setiap ayat ni, bukan setiap ayat tapi banyak daripada ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan sebutkan sifat-sifatnya. Dalam hadis ada disebutkan bahawa nama Allah ni adalah 99. Tetapi Nabi SAW sebut 99. Tapi untuk tahu apa ni maknanya, apa maksud ayat, apa maksud apa ni setiap daripada nama-nama Allah itu, kita akan dapat lihat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran makna setiap daripada ayat-ayat Quran biasanya akan ada di belakang tu Allah Taala sebut yang dipanggil sebagai tazyil, yang kita sebut hari itu iaitu ekor. Ekor bukan ekor gema. Ekor tu ekor orang putih. Ekor tu makna ekor binatang tu. Tapi bukanlah ayat Quran yang ada ekor, tapi maksudnya ialah setiap hujung ayat tu kita akan jumpa wallahu sami'un alim, Allahu sami'un basir, Allahu tu alimun hakim, Allah Taala ni al-latiful khabir. Itu nama dia tazyil, nama dia ekor tu ada kaitan dengan depan ayat tu. Apa kaitan dia dengan kepala ayat tu, depan, sebelah depan itu. Jadi itu nama dia tazyil. Jadi ulama-ulama, seperti kalau kita baca dalam tafsir yang simple je, tafsir nama dia tafsir Jalalain, maka dia akan sebutkan setiap kali maksud ayat, maksud tazyil ni apa maksudnya, jadi kaitan dengan sebelum tu. Jadi cantiklah kalau kita boleh baca ataupun kita boleh tengok, kalau ada kesempatan lah kita baca apa ni, tafsir-tafsir yang pendek-pendek seperti itu, dia akan ceritakan. Jadi hujung ayat ini pada malam ini Allah Taala sebutkan, akhirkan dengan la khabir. Kita tengok ayat yang ke-11, ayat ke-11 Allah Taala sebut la khabir. La khabir itu artinya ialah dalam bahasa Melayunya khabir yang mengetahui. Tetapi dalam bahasa Arab ada banyak perkataan khabir ni biasa diterjemahan. Kita sebutlah biasa bahawa bahasa Melayu ni dia kurang sikit. Bahasa Melayu dulunya besi, nasi, api. Orang katalah, saya pun tak tahu juga kan. Ada beberapa perkataan je di zaman-zaman dahulu kala. Tapi bahasa Arab ni bahasa yang kaya. Kaya bahasa Arab ni maknanya lebih kaya lagi daripada Inggeris. Kalau kiranya setiap satu perkataan tu dia boleh keluar beratus-ratus. Setiap satu. Jadi kita akan tengoklah nanti apa maksud khabir, apa maksud kadang-kadang latif. Latif pun makna dia ialah kadang-kadang mengetahui juga, latif. Kadang-kadang Allah Taala sebut alim, nama dia alim ni pun mengetahui juga, tapi ada beza di antara alim dengan khabir dengan latif. InsyaAllah kita akan tengok. Itu adalah ayat yang terakhir, ayat yang ke-11 daripada surah Al-Adiyat. Jadi yang pertama sekali ialah kita akan lihat sini Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dalam surah ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'adiyati dhabha, wal 'adiyati dhabha. Jadi al-adiyat ini bahasa Arabnya bukan makna kuda, asal makna dia al-adiyat itulah satu benda yang berlari laju. Tak kira lah, dia mungkin unta. Kalau unta berlari laju dipanggil adu juga. Kalau orang sekarang ni olahraga tu, pertandingan olahraga berlari di padang tu, itu pun dipanggil adu juga. Pertandingan adu dipanggil dalam bahasa Arab. Adu tu ialah orang yang berlari laju 100 meter. Ben Johnson, aku tak tahulah, kita zaman-zaman dulu
Zaman sekarang nama apa kan, tapi orang lari laju 100 meter semua tu adiyat. Tapi bagi orang Arab, bila sebut al-adiyat ini terlintas terus pada mereka, iaitu tak adalah binatang yang boleh berlari laju pada zaman tu ialah kuda. Sebab harimau belang ke, harimau apa ni, citah ke, harimau kumbang ke, tak ada. Di padang pasir ni jarang. Yang mereka selalu tengok ialah kuda. Jadi wal adiyat tu maknanya kuda, kuda yang berlari laju. Itu. Kemudian yang kedua, wal adiyati dabha, Allah Taala sebut itu. Dabha tu ialah bunyi tu. Bunyi orang ada dengusan. Bahasa dia. Bunyi nafas dia tu. Nafas kuda yang bila dia berlari laju. Kalau kita pun berlari laju, bunyi juga. Bunyi apa? Itu bunyi tu. Itu dabha nama dia. Jadi Allah Subhanahu Taala sebut sini wal adiyati, demi kuda yang berlari laju, yang berbunyi berdengus-dengus tu. Itu yang ayat yang pertama. Jadi apa benda cerita ni kan? Ada setengah ulama kata wal adiyat sini bukan kuda tapi unta. Dia kata. Tapi pendapat jumhur ulama kata memang kuda. Kuda yang berlari laju. Dan ada yang tambah lagi, ulama-ulama tafsir yang tambah lagi, maksud dia lah kuda yang berlari laju di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, di medan jihad, yang pergi berjihad. Tapi itu adalah pendapat-pendapat lah ulama, tapi yang sepakatnya, hampir sepakatnya lah kuda yang berlari laju. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ataupun bersumpah dengan perkataan ini, dengan kuda ni? Jadi ulama-ulama tafsir banyaklah menceritakan apa benda, apa perkara yang Allah Ta'ala nak minta kita ni supaya tengok ni, supaya diperhati pada kuda. Bila Allah tak sebut kuda, kenapa tak sebut binatang lain? Kenapa tak sebut gajah ke? Ada surah nama Al-Fil. Al-Fil mal-fil wa ma adraka mal-fil, tak ada. Ada zaman dulu ada orang ni Allah Ta'ala cabar dalam Quran. Allah Ta'ala cabar siapa yang pandai sangat, buat Quran. Kan? Buat Quran satu surah ada yang kata 10 ada yang kata satu ayat ada. Tapi tak ada orang Arab yang pandai-pandai tu. Arab ni pandai. Maknanya pandai zaman dulu lah, bukan zaman sekarang ni pandai juga Arab lah. Arab kampung, Arab pasar, macam-macam Arab. Tapi zaman dulu tu bercakap bahasa dia. Bahasa nama dia bahasa fushah. Yang bahasa fushah tu bahasa yang standard lah. Semua bercakap bahasa standard dulu. Yang paling standard sekali Quraisy. Jadi mereka ni setiap tahun mereka ni akan buat pertandingan. Pertandingan dia sayembara. Saya lah sebut nama sayembara tu. Nama dia musabaqah membuat syair. Tu. Syair. Jadi syair dia ni dibuatlah pertandingan ramai-ramai. Lepas tu yang dapat nombor dia akan gantung di Kaabah. Tu special. Maknanya dia akan tulis syair dia ni pakai mulut je. Tapi lepas tu yang paling cantik sekali bahasa tu digantung di Kaabah. Nama dia mu'allaqat nama dia. Orang Arab dulu. Mu'allaqat tu maknanya benda yang digantung. Digantung di mana? Di Kaabah. Supaya semua orang tahu ni syair siapa? Ni syair orang-orang ni. Sebab dia pandai. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala cabar mereka supaya buatlah, dah kalau pandai sangat. Pandai sangat buat. Seperti Quran ni. Muhammad ni bukan penyair. Tak pernah umur Muhammad ni daripada 1 sampai umur 40 tahun dia ni bersyair. Tak pernah masuk pertandingan syair pun. Tak pernah masuk pertandingan kalau kita DBP tak ada. Dewan Bahasa dan Pustaka, maknanya tak ada tu standard bahasa tinggi. Tak pernah masuk, tak pandai. Nabi Muhammad dia bukan jenis orang yang bersyair. Tu. Bersyair ni bahasa Arab ni dia dua patah tu kan. Dia panggil bait-bait. Dua patah sini, dua patah sini. Kalau kita ni syair ni macam-macam lah, pantun ke, tak tahulah kan, macam-macam tu. Tapi dia ni, jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala cabar, adalah seorang tu kata aku nak buat, aku nak lawan. Dia kata, aku nak lawan Muhammad ni sikit. Apa dia cakap? Dia kata ad-difda, dia kata wa mad-difda, dia kata katak, dia kata katak. Tahu tak kamu apa itu katak? Jadi bila orang dengar tu semua orang ketawa, apa ni nak buat ni? Ada seorang lagi kata al-fil, gajah, dia kata mal-fil wa ma adraka mal-fil. Kan kita baca soal qari'ah dulu kan, al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Jadi dia pun nak buat style macam tu juga. Jadi dia buatlah al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khutun tawil. Dia kata gajah, kamu tahu tak apa tu gajah? Gajah tu ada belalai panjang.
Jadi bila disebut saja orang pun ketawa. Mana boleh lawan Muhammad, dia kata. Muhammad ni bawa ayat Quran. Jadi kita ni, ialah kita ni tak boleh bahasa Arab kan. Jadi kita mungkin rasa bahasa Arab kan. Tapi kita dengar pun sedap lah. Cuba kita dengar orang baca tak bukan Quran, tak sedap macam Quran ni kan. Jadi ada dia punya keindah bahasa dia tu memang sedap kan. Tak boleh nak lawan kan. Setiap satu huruf tu memang, sebab itulah kita dalam Quran ni kalau kita buang satu huruf je, orang tolak satu huruf, menafikan satu huruf dia kata alif lam mim, tak ada, lam mim je, start bismillahirrahmanirrahim, lam mim gitu. Itu dia kata tak ada, alif tu tak ada, boleh jadi keluar agama, boleh jadi keluar Islam sebab apa? Tolak satu huruf daripada Quran. Jadi wal adiyat, Allah Ta'ala ni bila dia bersumpah dengan binatang ni jadi pelik lah orang, kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan binatang ni? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan dalam ayat ni lah yang kita akan baca selepas daripada ni, tentang binatang macam ni, kuda macam ni, kuda macam ni, kuda macam ni. Jadi saya sebut dulu kenapa Allah Ta'ala sebut kuda ni. Allah Ta'ala jadikan atas dunia ni makhluk-makhluk semua, sama ada manusia ke, bukit ke, binatang ke, serangga ke, ikan di laut ke, burung di udara ke, jin yang kita tak nampak ke, apa lagi adik-beradik jin tu, hantu, tak tahulah, polong, pontianak, semua tu, itu orang Melayu letak tu. Semua-semua tu ada dua jenis. Makhluk-makhluk ni ada dua jenis. Satu dipanggil Islam, dipanggil Islam ijbari, dipanggil. Itu ulama-ulama lah sebut kan. Dipanggil ijbari, dipanggil ijbari. Ijbari ni makna paksa maknanya. Islam paksa. Apa maksud Islam paksa ni? Ialah semua makhluk atas dunia ni Allah Ta'ala jadikan semua tu tunduk. Islam tu makna tunduk. Tunduk kepada Allah Ta'ala secara paksa. Secara paksa ni apa? Walahu aslama man fis samawati wal ardi, dalam Quran dan bagi kepada Allah lah telah tunduk semua apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Jadi ulama kata ada dua saja makhluk yang Allah Ta'ala beri pilihan pada dia, ikhtiar, iaitu manusia dan juga jin. Jadi manusia dan juga jin ini dia boleh pilih. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Allah Ta'ala, siapa nak iman, dia beriman. Siapa tak nak beriman, dia nak kufur. Bukan Allah Ta'ala beri izin kita tu kufur, manusia tu kufur, tapi Allah Ta'ala beri ikhtiar kepada dia. Dia boleh pilih. Berlainan dengan binatang, berlainan dengan tumbuhan, berlainan dengan bukit bukau, berlainan dengan awan, angin, semualah benda-benda lain ni, makhluk ni yang lain daripada manusia dan jin. Dia tu Islam, semua tu Islam, tapi Islam nama dia Islam secara ijbari. Dia mesti tunduk pada Allah, dia tak boleh tak tunduk pada Allah. Jadi kalau kita tengok binatang, kalau harimau kata, kalau dia jumpa binatang lain yang makanan dia akan makan, tak kira lah. Babi ke dia makan, dia jumpa kuda pun dia makan, dia buka kerbau dia makan. Sebab apa dia makan? Jahatnya harimau tu. Harimau tak jahat, harimau tu Islam lah. Sebab dia Islam lah dia makan, sebab Allah Ta'ala dah takdirkan dia makanan dia tu. Kalau dia tak makan, kalau misalnya kita lembu tak makan rumput, ini lembu ni Islam ke tak ni? Gitu. Tapi lembu mesti makan rumput sebab dia Islam. Sebab Allah Ta'ala takdir dah dia makan rumput, makanan dia tak makan kertas, dia tak makan plastik, dia tak makan pagar besi, dia makan kertas. Jadi itu nama dia Islam ijbari. Walahu aslama man fis samawati wal ardi. Semua benda atas dunia ni aslama, itu tunduk kepada Allah Ta'ala. Jadi dua benda Allah Ta'ala beri yang tidak, yang ikhtiar ni, ada ikhtiar ni, iaitu manusia dan juga jin. Jadi manusia dan juga jin ini, dia ni Allah Ta'ala bagi pilihan dia. Dia nak Islam, tak nak Islam, jagalah dia. Tapi adalah balasan dia tu, tapi boleh pilih. Jadi sebab itulah kita dua ni, manusia dan juga jin ni, Allah Ta'ala jadikan dia ni mukallaf. Mukallaf, maknanya mukallaf tu maknanya ialah bertanggungjawab, maknanya taklif, maknanya responsible. Cakap putih gitu. Responsible. Maknanya kalau dia buat baik dapat pahala, dia buat jahat dapat dosa. Buat baik pahala banyak, maka faman khaffat yang kita baca minggu lepas, maka dia akan masuk siapa yang khaffat dia akan masuk neraka. Siapa yang sakulat dia akan masuk syurga. Banyak kebaikan dia akan masuk syurga. Itulah maknanya. Siapa? Manusia dan juga jin. Jadi dua saja makhluk atas dunia ni yang Allah Ta'ala taklifkan, iaitu manusia dan juga jin. Tu pembahagian lah.
Jadi bila Allah Ta'ala sebut sini dalam surah ni ayat 1 sehingga 5, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah dengan kuda. Jadi nak cerita kuda ni dia ni ikut perintah tuan dia. Tuan dia siapa? Tuan dia Abu Jahal. Dia kan ikut perintah Abu Jahal. Abu Jahal bawa kuda tu pergi perang Nabi ke, dia tak kira, dia pergi je. Kuda ni, kuda dibawa, unta dibawa daripada binatang, dibawa daripada Mekah, naik Abu Jahal ke, naik unta ke, naik kuda ke, dia bawa ke Badar, dia pergi, dia suruh lawan Muhammad, dia lawan Muhammad. Kuda tu dia ikut perintah mana? Ikut perintah siapa? Ketua dia. Jadi kuda ni dia panggil Islam sebab apa? Allah Ta'ala dah tetap dia macam tu, ijbari. Jadi Allah Ta'ala sebut sini wal adiyati dhabha. Dia tak kira sini kuda tu kuda baik ke kuda jahat, tapi sifat kuda tu ialah dia ikut apa yang disuruh oleh tuan dia. Dia tak pernah lawan. Kalau kuda tu tiba-tiba pergi lawan tengok-tengok, oh Muhammad, dia kata sini Muhammad tak lawan, dia bawa balik Abu Jahal tu balik ke kampung dia balik. Dia pelik lah, pening kepala nanti Abu Jahal. Macam mana unta kita ni? Gitu. Jadi itu nama dia patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia akan boleh digunakan oleh manusia. Sebab itulah kita tengok hari ini besi ke apa sahaja yang digunakan oleh orang kafir ke, orang yang menentang Islam ke, tak suka pada Islam, dia gunakan untuk lawan Islam, boleh untuk lawan Islam. Sebab apa? Benda tu adalah benda nama dia Islam ijbari. Memang Allah Ta'ala tetap macam tu. Jadi macam itulah kuda sekarang ni, wal adiyati dhabha, kuda yang berlari kencang, kemudian dia tu bernafas, bunyi nafas dia. Fal muriyati qadha. Muriyat tu ialah daripada ara tu, riyat tu ialah satu benda yang bila berlaga dua tu dia keluar api. Kita ambil besi lawan besi, nak keluar api. Kita ambil mancis, tak, dia bukan besi lah mancis, tapi benda keras, benda dekat, dia akan keluar api. Bila benda kasar dia akan keluar api. Jadi kuda tu bila dia berlari pada waktu malam, dia pakai kaki dia tu, dia tapak kaki tu, tapak besi tu kan, bila terkena benda keras dia akan keluar macam cahaya. Itu muriyat nama dia. Jadi Allah Ta'ala kata, dan demi kuda yang mana mengeluarkan api qadha pada kaki dia. Tu. Kemudian tu yang kedua kan. Kemudian yang ketiga, fal mughirat. Fal mughirat subha. Subha tu pagi. Allah Ta'ala sumpah lagi, fal mughirat. Mughirat ni satu kuda yang menyerang orang pada waktu pagi. Itu. Menyerang, tak kira lah menyerang siapa-siapa, dia hanya menyerang. Disuruh menyerang, dia akan menyerang. Dibawa. Jadi kuda tu diikut perintah tuan dia. Tak kira Islam ke tak Islam ke, suruh buat baik ke suruh buat, dia memang mengikut arahan dia. Arahan siapa? Tuan dia. Wal fal mughirat. Fal mughirat, dan kuda yang mughirat subha, pada waktu pagi. Fa asarna bihi naq'a. Fa asarna bihi, lalu dia pun menerbangkan debu-debu. Bila dia masuk ke tu, Allah Ta'ala kata fa wasatna bihi jam'a. Fa wasat tu makna wasata. Wasata tu makna tengah-tengah. Dia menerjah masuk kuda. Jadi Allah Ta'ala menerjah masuk ke tengah-tengah jam'a. Jam'a ni perkumpulan manusia, makna musuh lah, perkumpulan musuh. Jadi 1 sampai 5 ni semua sifat tentang kuda, cerita pasal kuda. Kuda macam ni, kuda ni berani, kuda ni ikut perintah tuan dia, tak kira lah buat apa-apa pun dia ikut semua kan. Bersungguhnya kuda tu ikut perintah tuan dia. Jadi sekarang ni tiba-tiba habis situ, masuk ayat yang ke-6, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutlah, barulah nak menyebut sekarang. Allah Ta'ala sumpah ni, sumpah nak cerita pasal apa sebenarnya? Allah Ta'ala nak sumpah ni nak sebut, inilah perkara yang nak sumpah ni, iaitu ayat yang ke-6 ni, innal insan li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia ni li rabbihi, rabbihi itu maknanya Tuhan lah, terjemah kita katakan, terjemahkan. Tapi rabbi itu kalau makna lebih lagi, lebih makna lagi, rabbi itu ialah sesuatu, seorang, kalau sesuatu yang memberikan sesuatu kepada seseorang tu, itu rabbi. Kalau dalam bahasa Arab dia kalau tuan kepada hamba tu, ada hamba, zaman dulu ada hamba, jadi ada tuan hamba tu. Jadi tuan kepada hamba tu panggil rabbi. Seperti dalam surah Yusuf contohnya. Dalam surah Yusuf kan, Yusuf ni telah diambil
daripada apa ni telaga, kemudian tu dibawa ke negeri Mesir, sampai negeri Mesir, lepas tu dijual kepada apa ni Aziz tu, Aziz Misra tu, ketua lah maknanya, apa ni seorang menteri. Kemudian lepas tu tiba-tiba dia berlakulah benda yang apa ni tak elok kan dengan isteri Aziz tu, yang dikatakan nama Zulaikha ke tak Zulaikha tak tahulah tu kan, tapi isteri Aziz tu. Padahal isteri Aziz tu yang nak buat benda tak elok pada Yusuf tu, tiba-tiba muncul suami dia depan tu kan, buka-buka pintu masuk, tengah Allah apa ni, buat apa ni, gitulah kan. Jadi disebut dalam ayat Quran tu, dia kata berani kau buat benda ni terhadap Rabbi, terhadap Tuhan, bukan Tuhan maknanya. Gitu kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala guna perkataan Rabbi ni, walaupun kita terjemah Tuhan dalam bahasa Melayu, tapi makna dia tu berbeza dengan ada satu lagi perkataan ilahun. Kalau kita mengucap dua kalimah syahadah, kita kata asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada aku naik saksi bahawa tidak ada ilah. Ilah tu Tuhan juga, tapi Rabbi pun Tuhan juga, ada beza. Rabbi tu makna lain dalam bahasa Arabnya. Rabbi tu ialah sesuatu yang memberikan kepada sesuatu. Jadi Allah Ta'ala ni dia yang memberi kepada kita semua. Dia beri makan kepada kita, dia beri rezeki kepada kita, dia beri udara kepada kita, dia beri bumi ni mudah kita nak hidup, dia beri semua, dia beri harta, dia beri kesenangan, dia beri kesihatan, semua Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak beri pada kita, yang kita panggil rezeki tu mati kita, tak adalah mati. Jadi kita ni dengan body kita ni, maknanya badan kita ni perlu kepada rezeki daripada Allah. Sebab tu dia kata dalam Quran tu, bila orang tu mati, janganlah kamu kata dia tu mati, bal ahya inda rabbihim yurzakun. Orang yang syahid ni dia tak mati, Allah Ta'ala kata, tapi dia tu hidup, ahya, lepas tu inda rabbihim yurzakun, dia diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Makna beri rezeki tu makna tak mati. Kalau orang tu dah mati, tak rezeki tak ada lah tu. Seorang tu tak akan mati kalau rezeki masih ada. Ada rezeki lagi, kita panggil ada rezeki lagi, sebab tu dia hidup lagi tu. Kalau dia mati tak adalah rezeki. Jadi cerita pasal apa ni Allah Ta'ala ni memberi rezeki kepada kita, sebab tu nama dia Rabbun. Allah ni Rabbul Alamin. Allah tu dialah yang memberi kepada alamin. Memberi apa? Memberi nyawa kepada alamin, memberi rezeki kepada alamin, memberi kesihatan kepada alamin, memberi semua. Alamin ni alam semua, alam jin, alam binatang, alam tumbuhan, semua tu Allah Ta'ala Rabb dia. Allah tu Rabbil Alamin. Jadi di sini bila Allah Ta'ala sebut guna perkataan Rabbi ni sini ni, menunjukkan apa? Apalah manusia ni, la kanut manusia ni, tak patut betul manusia ni. Manusia ni la kanut, dia kata. Kanut ni maknanya kufur, maknanya la kafur. Kufur ni makna apa? Kufur makna tak mengaku, maknanya aku dah beri, Allah Ta'ala kata kepada kamu manusia, beri macam-macam, tiba-tiba kamu tak mengaku aku yang beri. Tak patut lah benda tak patut ni. Jadi ulama kaitkan dengan apa ni, dengan ayat yang atas tu kan. Ayat atas tu apa? Kuda ni tengok kan, tuan dia jaga dia, tuan dia ni dia, tiba-tiba dia ikut perintah tuan dia tu. Padahal kuda dengan tuan dia tu, kuda lebih kuat lagi tak kan. Kalau dia terajang tuan dia tu, dia pijak tuan tu, mati tuan dia tu kan, keluar perut. Kuda tu besar kan, tapi dia boleh ikut perintah tuan dia tu. Itulah dia tu, dia suruh berlari, dia berlari, suruh masuk, suruh pergi perang, dia tahu dia mungkin mati juga kan, baik dia lari ke dalam padang pasir kata, tapi tak dia ikut juga. Tapi manusia ni apa benda lah manusia ni kan, apalah teruk sangat manusia ni. La kanut, dia kata innal insana li rabbih la kanut. Tu maknanya kontradik yang dua ni. Yang 1 dengan 5 ni Allah cerita pasal kuda ni macam ni, tapi manusia ni apa perangai manusia ni? Itulah kita kata bahawa manusia tu dia tu ikhtiari. Ikhtiari, ada jadi Islam, ada tak jadi Islam. Kemudian wa innahu ala zalika la syahid, dan sesungguhnya dia tu manusia itu ala zalika, di atas yang demikian itu, syahid. Syahid ni maknanya tahu, maknanya dia perhati, dia sedar, maknanya dia bukan tak sedar, bukan tak tahu bahawa dia tu engkar kepada Tuhan dia tahu tak dia dulu beranak kecil, lepas tu kan Allah Ta'ala jaga dia
nampak macam mak ayah lah jaga, tapi sebenarnya ialah Allah Ta'ala yang memberi. Kalaulah Allah Ta'ala tak apa ni, tak beri perasaan kasih sayang kepada mak ayah tu, dia degil-degil, dia terajang budak tu, kenyek mati tu, tu orang biar anak buang anak rata-rata tu, maknanya bukan boleh buat apa anak tu. Anjing datang, anjing makan lah, kucing datang, kucing makan, semut datang, semut makan. Budak boleh buat apa? Anak dah ambil tu, anak kecil tu kan. Maknanya siapa yang jaga tu? Allah Ta'ala yang jaga. Jangan rasa macam mak ayah tu jaga. Jadi Allah Ta'ala kata sini, selepas daripada tu dia tak ada apa, kemudian dia dapat ni, dia tahu tak, dia syahid tu, nama dia syahid tu makna saksi, dia menyaksikan, dia sedar benda ni, bahawa dia ni mengingkari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian itu perkara pertama yang Allah kata manusia ni sangat tak membalas jasa. Manusia ni kufur. Kemudian wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu, dan sesungguhnya tu, ni perkara yang kedua. Allah Taala kata manusia ni lihubbi, sesungguhnya cinta dia al khairi tu maknanya harta. Kalau dalam Quran al khairi kadang-kadang makna dia ialah kebaikan, kadang-kadang maknanya lebih baik. Khairun tu makna lebih baik, tapi kalau ada alif lam tu dia akan jadi makna harta makna dia. Jadi manusia ni lihubbil khairi, memang Allah Ta'ala jadikan dalam hati dia tu, dalam jiwa dia tu, dia suka kepada harta, bukan biasa-biasa suka tu, la syadid, kata Allah Ta'ala kata. Syadid tu maknanya melampau, maknanya melampau-lampau suka pada harta. Jadi dia tahu, kita pun tahu kan, harta tu ialah bukan boleh guna semua pun. Kalau kita ada harta banyak, bukan boleh guna semua pun. Kalau misalnya contohlah kita kata kita ada kereta 3 buah, bukan boleh guna serentak 3 buah, kadang-kadang guna yang ni, kadang-kadang maknanya tak boleh guna semua. Lemah manusia maknanya. Kalau ada rumah besar lah katakan, bukan boleh duduk semua bilik katakan. Kita kata rumah kita ada 5 bilik, kita tidur satu bilik, takkanlah kita tidur satu malam sampai tidur di 5 bilik walaupun rumah kita 5 bilik. Contoh kan, makna-makna sudah lemah kan, dia tahu kan, tapi dia sayang. Itu lihubbil khairi, melampau-lampau, syadid. Syadid dia sangat-sangat sayang pada dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni salah ke manusia tu sayang pada harta? Tak salah, tapi kena ingat dia kena ingat bila Allah Taala minta dia kena beri. Kalau tak dia akan panggil sebagai bakhil. Dalam Quran ada dalam surah Al-Imran yang kita duk baca pagi sekarang ni, bahawa manusia ni bakhil sifat dia satunya. Dan bakhil tu adalah sifat orang kafir. Jadi apa ni, Allah Ta'ala kata sebab apa dia sayang kepada harta, padahal harta tu dia bukan boleh bawa apa-apa pun, mati habis dah tak harta dia kan. Dia bukan boleh beri pada orang lah semua, mana kita sibuk cari-cari, tengok-tengok orang ambil. Siapa ambil? Anak kita, waris kita dan sebagainya. Kemudian seterusnya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Sekarang ni Allah Ta'ala sebutkan, dia ada persamaan dengan ayat yang kita baca dulu, maksud at-takasur. Takasur tu berebut nak harta, berebut nak kekayaan, berebut nak apa ni, kehebatan, berebut nak anak, berebut nak pengikut ramai dan sebagainya. Tapi satu yang boleh putuskan, boleh stop ni perasaan macam ni, boleh mendownkan sikit, iaitu apa? Ziarah kubur. Kan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu ni ziarah kubur. Jadi Allah Ta'ala sebut sini afala ya'lamu, kamu ni suka harta, kamu ni kufur. Tapi ingat sikit, Allah Ta'ala kata afala ya'lamu iza bu'sira ma fil kubur, nanti kamu akan dibangkitkan daripada kubur tu. Maknanya kamu ingat, jangan ingat bahawa kamu mati duduk dalam kubur selama-lamanya, tak nanti kamu akan dibangunkan balik. Sebagaimana dulu kita ni tak ada dari air mani semua, lepas tu benih seorang, lepas tu timbul, lepas tu jadi manusia yang, lepas tu kita pun masuk kubur. Bila masuk kubur, ingat bukan berhenti situ saja tu kubur tu baru starting point tu. Point lepas ni akan bu'sira. Jadi bu'sira ni lah yang orang kafir, orang Quraisy tak nak percaya. Orang kafir zaman Nabi tu tak percaya, dia tak boleh terima, susah nak terima. Kata macam mana mati dah jadi. Sebab itulah ada seorang tu, Uzair tu, yang dalam cerita soal Baqarah tu, dia nak tengok tu, dia kata macam mana, bukan dia tak percaya, tapi dia fikir macam mana. Yang Arab ni memang tak percaya, yang Arab zaman Nabi ni memang tak percaya. Jadi bukan Arab zaman Nabi saja, orang zaman sekarang orang ramai tak percaya kan, tak percaya macam mana mati. Jadi habislah mati, masuk kubur lah, gitu kan. Jadi Allah Ta'ala kata dia bu'sira,
dia akan bu'sira balik. Iza bu'sira ma fil kubur, masalah dia ialah bukan masalah bangkit tu, tapi masalahnya ialah hisab kan. Jadi Allah Ta'ala kata wa hussila ma fis sudur, lalu Allah Ta'ala akan hussil ma, ukhrija maknanya akan dikeluarkan, akan didedahkan apa yang ada dalam hati. Allah tak sebut sini apa yang ada yang dilakukan oleh kita saja, yang zahir tu memang nampak kan, tapi masalah dalam hati. Dalam hati ni ulama sebut ada macam-macam jenis, ada hamun, ada khatirah, ada niyatun, ada azmun. Dia ada peringkat-peringkat tu. Peringkat-peringkat maksudnya lah, kadang-kadang kita terlintas nak buat jahat lah, kita terlintas, kita rasa nak buat jahat sikit tapi terlintas je. Terlintas tu tak dosa lagi. Tapi Nabi SAW kata bila sampai kepada tahap hamun, dalam satu hadis tu Nabi sebut bila dua orang tu berperang, bergaduh, dia kata dua orang muslim, izal taqal muslimani bisayfaihima, Nabi kata bila dua orang tu bertemu lalu dia bergaduh guna pedang dia, dua-dua tu masuk neraka. Yang kena bunuh pun masuk neraka, yang membunuh pun masuk neraka, Nabi kata. Sebab apa? Orang tanya. Sebab dia ni memang teringin nak bunuh sahabat dia ni. Hamma, Nabi guna perkataan hamma. Jadi hamma tu pun dah menjadi dosa. Makna teringin sangat-sangat nak buat satu benda, apatah lagi azam, apatah lagi niat. Dia ada beza situ kan. Jadi wa hussila ma fis sudur, kemudian inna rabbahum bihim yauma izil la khabir. Jadi Allah Ta'ala kata sesungguhnya Tuhan mereka dengan mereka pada hari tersebut, iaitu hari kiamat tu, la khabir, sangat tahu. Hari ni pun Allah Ta'ala tahu juga, tapi di sana tu Allah Ta'ala bongkarkan semua. Jadi Allah Ta'ala kita sebut itu menggunakan perkataan khabir situ. Khabir situ ada beza sikit dengan alim. Kalau alim tu maknanya tahu. Tahu maknanya lah tahu yang dulu, tahu yang tak sebelum ni tak ada jahil. Yang kedua khabir tu ialah dia mengetahui apa yang ada di dalam itu. Yang batin apa yang ada dalam batin itu tahu. Jadi sebab tu dalam Quran biasa dia akan sebut khabir ni berkaitan dengan apa yang ada dalam dada. Apa yang ada, apa yang disembunyikan oleh manusia, dia akan sebut khabir. Kalau latif tu, latifun, ada kadang-kadang latif, makna dia ialah allazi jatama'a lahu rifqu fil fi'li, iaitu seorang yang tahu dan dia rasa sayang kepada orang yang dia tahu tu. Itu al-latifu. Jadi itulah, setakat itulah saja insya-Allah yang dapat kita tengok daripada soalan Adiyat ni. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan berilah insya-Allah kepada kita semua pengajaran sedikit daripada ayat yang kita baca sebentar tadi insya-Allah. Jadi kita tangguhlah insya-Allah perjumpaan kita pada malam ni, majlis kita dengan membaca sama-sama surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.